Okey, jadi kita tanya, kalau iradah Allah itu mutlak, di manakah iradah manusia? Ini soalan sepanjang sejarah ni. This is one of the biggest questions of humanity. Kita kena bertanya sama. Betul juga. Jangan duk dengar aja saya cakap. Dalam jiwa awak, dalam minda awak kena bergerak sekali, kena aktif sekali bersama-sama, ya. Wa qad alimna bi barahin at-tajribah wal musyahadah anna al-insan yurid wa yakhtar. Jadi macam mana manusia juga berkehendak kalau kehendak Allah itu merangkum semua perkara? Sedangkan kita tahu bahawa manusia juga kita boleh memilih. Kita tahu, secara fitrah kita tahu kita boleh memilih. Kita boleh membezakan perbuatan-perbuatan kita yang terhasil daripada pilihan dan perbuatan kita yang terhasil daripada bukan pilihan. Kita tahu, we know this. Dan kita tahu perkataan sengaja dan tidak sengaja. Jadi apakah jenis iradah manusia ni? Okay. Wal jawabu anna Allah azza wa jal lama khalaqal insana aqamahu ala naw'aini min al-harakati wat tasarruf. Allah bila mencipta manusia, Allah bagi kita dua jenis kita kata kemampuan ataupun perbuatan. Yang pertama, dia adalah perbuatan kita yang sama dengan perbuatan apa yang saya kata sebagai makhluk-makhluk wujud yang lain. Seperti haiwan, benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan dan bintang-bintang, iaitu gerakan-gerakan ataupun perbuatan-perbuatan yang qasriyah. Qasriyah ni, mereka tak ada pilihan. They have no choice. Macam gravity, contoh kita campak marker ni, okay, dia jatuh ke bawah. Marker ni tidak ada pilihan. Itu harakah qasriyah. Ia adalah satu gerakan yang kita kata tanpa pilihan lah. Okay? Itu satu jenis perbuatan yang berlaku pada diri kita juga. Macam sekarang ni, saya ditarik oleh graviti juga. Tanpa pilihan saya. Okay? Begitu juga saya tumbuh, membesar, uban pun dah start keluar dah, kan? Melemah, kita semua akan melalui proses ini. Kalau kita panjang hidup lah, panjang umur lah. Okay? Beranak, meninggal dan sebagainya. Ini semua harakat kasriyah. Ini semua kita tidak ada pilihan padanya. Wa aman naw'u tsani, tapi ada jenis yang kedua. Dia adalah perbuatan yang di mana di dalamnya ada satu rahsia yang ajaib, sirrun ajib. Khas auda'ahu Allah azza wa jalla fil insan. Dia adalah satu rahsia yang Allah letakkan di dalam manusia. Yang kita namakan sebagai al-ikhtiyar wal iradah, yang kita panggil sebagai ikhtiar. Perkataan bahasa Melayu ikhtiar itu ni daripada bahasa Arab sebenarnya. Okey? Kemampuan untuk memilih, okay? Kemampuan untuk berkehendak. Falaqad ta'allaqat iradatullah azza wa jal bi an yughrisa fi kiyanil insan hadha sir allazi huwa mihwarut taklif. Ini penting. This is very important. Okay? Allah telah berkehendak untuk menanam di dalam diri manusia rahsia ini, yang mana rahsia ini menjadi titik kepada pertanggungjawaban manusia. Rahsia ini menjadi titik kepada pertanggungjawaban manusia. Tanpa rahsia ini, manusia tidak boleh dikatakan sebagai bertanggungjawab ke atas apa-apa perbuatan yang terhasil daripada diri dia. So malam ni kita bukan hanya berbicara berkenaan dengan akidah, tetapi ini dah masuk bab ethics, morality. Sebab nanti kita akan bicara kenapa orang-orang yang melakukan jenayah layak di denda, layak di seksa, contoh, kan? Layak dihukum sebab mereka dianggap sebagai berkebebasan. Kalaulah satu hari, na'udzubillah min zalik, satu hari akidah yang dipegang oleh masyarakat Malaysia ni adalah kita ni hanyalah kewujudan yang terhasil daripada reaksi atom dan molekul sahaja. Cause and effects. Setiap perbuatan saya timbul daripada reaksi neuron dalam otak saya. Jadi bila saya mencuri atau saya membunuh orang atau saya merogol, na'udzubillah min zalik, daripada segala perbuatan-perbuatan buruk ini, maka ia terhasil daripada reaksi otak saya. Bukan minda, otak saya. Electrical signals yang problematik dalam otak saya.
Dan jikalau boleh dibuktikan, adakah boleh saya dikatakan bersalah? Layakkah saya dihukum? Layakkah saya dipandang sebagai penjenayah? Tidak. Maka seluruh justice system akan roboh apabila apa yang dipanggil sebagai konsep kehendak ini tidak lagi difahami. Dalam istilah falsafah, lawan kepada free will ni determinism. Okey, determinism ni macam kita apa dia? Ketentuan. Ketentuan. Semua benda ketentuan. Semua benda yang berlaku ni macam bilet bol je. Awak ketuk satu bola tu akan mengetuk bola yang lain. Tanpa ada berlaku pilihan. So mereka mendakwa, deterministic philosophy ni mendakwa bahawa perbuatan manusia dalam dunia ini juga berlaku seperti proses ketukan bilet bol itu. Seperti mana bilet bol ni bergerak tanpa kehendak dia, begitulah juga manusia berperilaku tanpa kehendak dia. Jadi jenayah-jenayah yang dia buat itu sebenarnya bukan jenayah pun. Ini besar ni. Kecil ke besar? Sebab tu, bila kita bicara agama, dia bukan agama sahaja. Agama ni dia paling atas, dia paling umbrella sekali. Dia bawah agama keluar segala-gala ilmu yang lain. Kita tidak boleh bicara perundangan. Kita tidak boleh bicara keadilan kalau kita tidak menekankan pentingnya bahawa manusia ini diberikan kebebasan memilih. Sebab di kalangan umat Islam sendiri kadang-kadang keliru. Ni Allah dah tentukan. Ni Allah dah tentukan. Kan? Sehingga ini tidak memberikan dia satu dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih rajin. Sebab dia kata apa? Rezeki Allah dah tentukan. Kan? Apa yang dah berlaku ni semua Allah dah tentukan. Betul. Itu adalah kenyataan yang tidak salah. Tetapi awak sepatutnya menggandingkan kenyataan itu dengan kenyataan, ya, Allah tentukan, tapi Allah juga menentukan bahawa aku memiliki kemampuan untuk memilih. Betul tak? Itu juga ketentuan Allah. Allah juga menentukan kita ada kemampuan memilih. Betul tak? So sepatutnya bila nak kata, ya, takdir. Betul. Takdir. Tetapi Allah juga mentakdirkan aku boleh memilih. Itu juga termasuk di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah memilih supaya kita boleh memilih. Faham? Allah berkehendak untuk kita berkehendak. Jadi kehendak kita juga adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna kita tidak berkehendak. Okey, bukan bermakna perbuatan kita itu dipaksakan ke atas kita. Sebahagiannya ya, tadi termasuk dalam jenis yang pertama tadi tu. Jenis yang kedua ni adalah mahwarut taklif. This is the point of accountability. Kita dikira mukallaf kan? Dah baligh, dah aqil. Bila awak baligh dan bila awak berakal, awak dikira bertanggungjawab. Itu dipanggil mukallaf tu. Hebat konsep Islam ni kalau kita ajar anak-anak kita betul-betul. Abang, kakak dah bertanggungjawab di atas perbuatan abang dan kakak. Contoh kita cakap dengan anak kita. Abang dah baligh, abang berakal, abang bertanggungjawab. This sense of responsibility is missing in the world today. Betul tak? Yang sibuk apa? Rights. Betul? Ini hak. Tapi kalau kita ajarkan anak-anak kita, diri kita sendiri, keluarga kita, penekanan kepada tanggungjawab. Dan istilah tanggungjawab tu kalau kita tengok, is already a religious terminology. Kalau you atheist, macam mana you nak bertanggungjawab? You nak tanggung apa? You nak jawab pada siapa? Cuba fikirkan. Istilah tanggungjawab tu beautiful dalam bahasa Melayu itu. Awak kena tanggung dan awak kena jawab. Tanggung apa kalau tak ada Tuhan? Tanggung apa kalau tidak ada hari kebangkitan? Aku kalau tahu loophole of the system, I will take it. And I will not have to answer to anyone. Betul tak? So tak perlu tanggung pun. Aku tak perlu jawab kepada siapa-siapa pun. So, istilah pertanggungjawaban ni sendiri adalah istilah keagamaan. Dia adalah istilah yang deeply embedded in the belief in Allah Subhanahu Wa Taala. The belief in God. Awak buang konsep kepercayaan kepada Tuhan, istilah tanggungjawab itu juga tidak akan ada makna. It will have no meaning. Okay? So penekanan kepada pertanggungjawaban. Manusia yang menegakkan tanggungjawab dia masing-masing, dia akan jadi manusia yang berbeza. Dia tak sama dengan orang yang tidak faham konsep tanggungjawab. Tanya anak-anak muda kita, bila dia orang dah balik, tanya, awak faham tak makna tanggungjawab ni? Yang awak kena tanggung. Awak sedang menanggung sesuatu yang besar dan berat. Bukan sekat dosa-dosa awak, tetapi tanggungjawab awak sebagai manusia, awak kena buat apa dalam muka bumi ni? Apa awak kena buat? Dan nanti awak akan kena jawab.
Walaupun awak buat ni orang tak nampak, awak tak buat sesuatu dan orang tak tanya kenapa awak tak buat tanggungjawab awak, tapi dekat akhirat awak akan kena jawab. You have to answer. You have to answer in front of Allah. So Syekh menekankan kat sini, penekanan bahawa manusia ada iradah, itu adalah the point of accountability. So kita kena protect benda ni. Ini susahnya kerja kita ajar agama ni. Kita protect satu benda tak boleh nampak. Tapi benda ni besar. Benda ni kalau tak dilindungi, negara akan hancur, roboh.